Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jom jemput lah. Baik, pada video kali ini ya, tentang isu yang kita perjuangkan selama hari ini ya, pengeluaran KWSP bersasar. Siapa kata dah berhenti? Ya, adakah kerana kurang buat video bermaksud tuntutan itu berhenti? Jangan salah faham ya. Tuntutan pengeluaran KWSP bersasar tetap berjalan, sedang berjalan, dan banyak perkara yang perlu diamkan dahulu buat masa sekarang ni ya. Kerana ada perkara yang kita perlu bagi tumpuan ya. Pihak PJM perlu bagi tumpuan khusus pada pelaksanaan perkara itu. Okey, tapi itu perkara tu kita cerita kemudian ya. Akan sampai masa dia untuk aku sharekan. Okey, tapi apa yang kita perlu tahu sekarang ni ya, ada dua cadangan ya, dua cadangan untuk orang cakap apa, menggantikan pengeluaran KWSP bersasar ni sebenarnya ya. Okey, baik, jadi dalam video kali ni info terkini ya, penggantian KWSP bersasar tu dicadangkan ya. Okey, yang pertama perkara berkenaan dengan FSA 2 fasa 2 untuk pencarum yang berumur 40 tahun dan ke bawah. Okey, perkara ini ada dibangkitkan oleh YB Arau ya. Ikuti video ni sedutan. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, akaun yang telah inisiatif yang diperkenalkan ialah inisiatif program kemudahan sokongan akaun 2. Hari ini kerajaan telah benarkan mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Terima kasih, berjaya. Tetapi Yang Berhormat, apa beza 40 tahun? Yang Berhormat, orang umur 39 tahun macam mana? Jadi saya minta supaya ianya dipanjangkan kepada 40 tahun ke bawah. Sekarang ni kita bagi pada 40 tahun ke atas. Jadi saya minta panjangkan kepada 40 tahun ke bawah. Dan Yang Berhormat akan menjawab, kita akan mulakan akaun ketiga pada tahun depan. Saya dengar Yang Berhormat dah jawab dah. Saya nak jawab balik Yang Berhormat. Akaun ketiga tu tidak dibagi duit lebih. Dia ambil daripada akaun 1 dan akaun 2, lepas tu dia bagi kepada akaun 3. Lepas tu dipermudahkan pengeluarannya. Permudahkan akaun 2 sekarang. Yang Berhormat, orang tengah susah. Kalau tak susah, dia tak perlu cakap benda ni. Dia tengah susah, dia minta duit dia Tuan Pengerusi. Jadi saya ingat Yang Berhormat, inilah masanya yang terbaik untuk kerajaan benarkan serta-merta. Ini tengah susah. Tahun depan mungkin tak susah, saya tak tahulah, wallahualam. Tetapi sekarang tengah susah betul-betul. Baiklah, dengar dah. Okey, itu ialah antara petikan daripada Dewan Rakyat apa yang disampaikan oleh YB Arau, Datuk Seri Syaril Kasim ya, tentang yalah pelaksanaan FSA 2 ya, untuk pencarum yang berumur 40 tahun dan ke bawah untuk mengeluarkan wang mereka. Okey, dalam perkembangan yang sama ya. Okey, Timbalan Menteri Kewangan tak lain dan tak bukannya Datuk Ahmad Maslan ya, ada mengeluarkan kenyataan ya bahawa pihaknya sehingga kini belum memutuskan mekanisme jumlah wang yang boleh dipindahkan dari akaun 1 dan 2 ke akaun fleksibel untuk kegunaan kecemasan. Okey, maka jelaslah sudahlah jelas bahawasanya akaun fleksibel itu merupakan satu akaun yang mana sejumlah wang daripada akaun 1 dan akaun 2 akan ditarik masuk ke dalam akaun fleksibel ini ya, dan dikatakan boleh dikeluarkan untuk kegunaan kecemasan. Okey, jadi berikutan itu juga akaun 3 atau fleksibel itu masih diperhalusi. Belum lagi diputuskan apakah peratusan daripada akaun 1 dan 2 dimasukkan ke dalam akaun 3 dan boleh dikeluarkan untuk waktu kecemasan. Tapi untuk mengeluarkan semula sejumlah 145 bilion sukar untuk dilakukan, katanya dalam Dewan Rakyat. Okey, apabila Datuk Ahmad Maslan menyebut angka 145 bilion, itu merujuk kepada pengeluaran yang lalu sebenarnya. Seramai kira-kira 8 juta yang mengeluarkan. Jadi kat sini ada ketidakfahaman oleh pihak ataupun buat tak faham, aku tak tahulah, bahawasanya yang bersasar ini tidaklah sebanyak 145 bilion pun peruntukan yang bakal keluar sekiranya pengeluaran KWSP bersasar, bersasar ni dilaksanakan, tak sampai banyak tu. Percayalah. Okey, sebab 99,335 orang pencarum tu bukannya semuanya mampu mempunyai baki yang banyak untuk mengeluarkan sejumlah yang katakan 10K semua, tak ada. Ramai yang hanya boleh mengeluarkan sikit saja dan ada yang boleh mengeluarkan banyak, tertakluk kepada baki akaun 1 mereka. Dan angka yang lama ni 145 bilion ialah satu angka yang lalu ya. Pengeluaran bersasar ni tidak akan mencecah sehingga 100 bilion pun sebenarnya. Hakikat dia 8 juta dengan 99,000, alangkah jauhnya beza ya. Maka 145 bilion ini memang tak masuk akal kalau kita nak kata pengeluaran KWSP bersasar akan menelan belanja banyak tu. Baik, jadi kesimpulan daripada dua cadangan ini, seorang mencadangkan FSA 2, pinjaman bercagar lah tu, dan seorang lagi
masih lagi memperhalusi. Aku tak tahu pakai jaring apa nak halus sangat ni kan untuk mekanismenya. Tapi satu benda yang pasti untuk semua sahabat pencarum yang melihat video ni dan juga pencarum-pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar, okey, kenyataan daripada NGO PJRM, kedua-dua kaedah ini ditolak sepenuhnya. Yang pertama, pinjaman bercagar, FSA 2 walaupun untuk 40 tahun ke bawah ke, ditolak mentah-mentah sebab ia pinjaman. Itu yang pertama. Yang kedua, akaun fleksibel ini juga ditolak kerana ia tidak akan semudah yang dijangkakan dan ia memang tidak akan dapat menyelesaikan masalah dan ia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikeluarkan kerana KWSP bukan macam bank. Walaupun dikatakan boleh keluar untuk kecemasan, percayalah tak semudah yang kita sangkakan dan amountnya pun belum tentu dapat menyelesaikan masalah-masalah pencarum, terutama masalah hutang. Jadi dua cadangan ini ditolak oleh NGO PJRM dan kita akan kekal dengan tuntutan asal dan di lapangan Tuan Azmi melaksanakannya dan buat masa ni banyak perkara yang private and confidential, sulit dan persendirian yang belum sampai masa dia untuk dikongsikan secara umum, tapi cukuplah kita tahu perkembangan ini memang ditolak oleh mentah-mentah oleh NGO PJRM. Pinjaman bercagar, no, siapa nak hutang lagi? Dan akaun 3 fleksibel, tak semudah yang dijangka, sembang je tu, fleksibel tak mana? Okey, itu adanya. Harap jelas dalam video kali ini dan tunggu perkembangannya. Kita kena optimis dengan apa yang kita buat dan NGO PJRM setakat hari ni setelah apa yang berlaku di Dewan Rakyat, okey, barulah dapat disusun atur pelan tindakan yang seterusnya yang lebih kata orang bersistematik dan lebih beretika, tersusun, organize dan absolute, betul-betul profound. Jadi pencarum tak perlu nak terburu-buru. Kita NGO dan pencarum kena ingat benda ni bersama pencarum. Kita akan tuntut bersama-sama di lapangan dan juga di media sosial. Okey? Dan sokongan ahli parlimen tetap ada walaupun mereka ni tak diberi peluang dan ruang sangat, mereka tetap menyokong sepenuhnya. Kerana mereka nampak ahli parlimen side sini ada, side sini pun ada. Itu dah. Semoga bermanfaat. Perkongsian untuk kali ni kita sabar-sabar dulu dan sementara STR pun sedang berjalan, kita terima dulu duit tu, gunakan bagi yang tak dapat STR, tak layak dan sebagainya. Bermaksud anda memang tak layak lah sebab pendapatan anda lebih maka gunakan apa yang ada dulu sementara kita nak menghasilkan daripada perjuangan ni. Sama-sama aku highlight. Jangan pencarum yang melihat video ni hanya mengharapkan sesuatu patus di bahu NGO. Sama-sama ingat, dan sebarang perkembangan akan update daripada semasa berkenaan dengan perkara ni. Okey, jumpa lagi dalam update terkini bantuan tunai kerajaan, bantuan segala bantuan dan juga tuntutan KWSP bersasar, isu semasa, politikus dan sebagainya. See you guys, bye bye.